Sebabnya dulu FJ antara orang yang tak percaya sangat tentang kerasukan ni, okay? Jujur FJ cakap, sebelum tahun 2018 lah, FJ bukanlah orang yang senang nak mempercayai kerasukan dan sebagainya. Kalau ada pun FJ punya pengalaman, sebab FJ tak percaya sebab pengalaman FJ kurang waktu tu. Sehinggalah pada satu ketika di mana waktu tu murid FJ dia dirasuk di sekolah lah. Kemudian ustazah-ustazah pun panggil lah siapa-siapa ustaz yang boleh tengok ustaz kan keadaan itu dan sebagainya. Jadi pada waktu ketika itu pun FJ pun pergilah tengok untuk lihat sama ada kalau boleh kita tolong, mana yang boleh kita tolong lah. Tapi bila sampai kat situ, ustaz-ustaz yang ada dekat sekolah FJ ni, dia orang cakap kami ni baca okey, boleh, tak ada masalah, cumanya nak keluarkan tu tak reti, okey, sebab benda ni dikata kena belajar, okey. Jadi waktu kejadian tersebut memang FJ nampak murid FJ waktu tu tengah kerasukan, dan memang waktu dia bercakap dan sebagainya, suara dia lain lah, sangat lain. Dia baru tahun 3 waktu tu, kalau tak silap dia tahun 3, tapi suara dia berubah macam orang tua. Jadi bila dia bercakap tu memang meremang ni, kita rasa meremang. Waktu ni FJ memang tak ada apa-apa ilmu, tak belajar tentang apa-apa lagi lah, cuma kita tengok keadaan tu, timbul terbit rasa macam insaf sikit lah, kita rasa geram dan insaf. Sebab apa? Sebab waktu kejadian tu macam FJ rasa macam useless lah, tak boleh bantu terus anak murid FJ tu untuk settlekan masalah tu. Lepas tu ada lah ustaz baca ayat kursi dan sebagainya, benda tu tak goyang lah kata. Waktu tu kejadian tu pagi, okay? Benda tu tak goyang, dia tak pergi, dia relax apa semua kan. Macam tu lah, sampai kami pun jadi macam bela lah waktu sekolah tu. Jadi murid-murid lain kita orang tak bagi duduk dalam tu lah, cuma ada cikgu-cikgu dan ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah je dalam surau tersebut. Lepas tu pergilah panggil orang yang adalah kenalan daripada bapak-bapak murid yang kat situ kan, yang boleh rawat dan sebagainya. Minta tukang kebun pergi panggil lah orang tersebut kan, pergi panggil lah sebelum, yelah kita orang dah tak tahu nak buat apa. Sampai satu tahap panggil lah ada seorang kawan FJ juga lah, guru kan, guru lelaki kan, dia datang, dia nak tengok keadaan itu. FJ pada awalnya tak sangka lah beliau boleh merawat dan sebagainya, sebab kalau tengok gaya memang biasa dan memang bukan ustaz ke apa, bukan, memang tengok gaya tu memang tak ada gaya lah, boleh rawat dan sebagainya. Tapi bila dia datang, dia tengok keadaan itu kan, lepas tu waktu tu tak ada orang yang nak merawat dan sebagainya, dah baca ayat kursi pun benda tu tak keluar. Jadi dia minta air, ada tak air? Okay, dia minta air, dia suruh pergi beli air dekat kantin. FJ pun waktu tu kita memang dah tak tahu, kita pergilah cari air pun semua, air botol dan sebagainya. Lepas tu dia ambil air tu, dia duduk kat tempat sebelah. Waktu tu yang murid FJ tu dia berada di sebelah surau perempuan, dia ada tirai, dia pergi kat sebelah surau lelaki, sebalik tirai tu, dia minta nama mak kepada budak tersebut. Dia minta nama, dan dia duduk bersila dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran lah. Dia dengar Al-Fatihah dan sebagainya kan. Jadi waktu tu lama lah juga dia baca tu. Kita pun waktu tu FJ ada kat situ, FJ menenangkan lah anak murid itu supaya tidak berlaku tindakan yang tidak sewajarnya dan sebagainya, dia mengamuk ke apa, kita duduk standby lah. Lepas dia baca-baca dan sebagainya, dia pun ambil air tersebut, dia suruh minum, lepas tu sapu kat muka anak murid FJ tu, okay? Jadi bila sapu kepada muka dia pun semua, alhamdulillah anak murid FJ tu dia pulih, dia sedarlah daripada dia punya kerasukan. Jadi atas kejadian inilah yang menyebabkan FJ memandang orang, FJ tak pandang dia dari sudut dia ni nampak alim, nampak soleh, nampak pakai kopiah. Yang alim, yang baik, yang soleh. FJ tak adalah kata FJ anti ke apa ke. Cumanya apabila kita nak nilai seseorang tu, kita jangan nilai orang daripada luaran lah, kita kena tengok dia dari sudut dalaman juga. Jadi ini yang menyedarkan FJ bahawa kalau tengok cikgu yang membantu dalam proses rawatan tu biasa sangat, dia bukan cikgu agama pun, dia cikgu subjek biasa lah, subjek yang elektif kan, tapi dia boleh menyelesaikan masalah tersebut. Dan inilah titik tolak kesedaran yang menyebabkan FJ rasa insaf, dan FJ rasa masa tu terdetik dalam hati. FJ rasa, oh aku patut belajar tentang ilmu untuk ni lah, maksudnya sekurang-kurang kalau jadi kes kecemasan dan sebagainya, FJ mungkin boleh bertindak atas kejadian yang kerasukan dan sebagainya lah. Ini pengalaman pertama. Kemudian FJ masih tak percaya lagi lah kan, masih, dan benda ni jarang berlaku dalam hidup FJ, jadi FJ pun tak berapa percaya sangat. Jadi seterusnya, berkaitan kisah seterusnya, sampailah satu perkara yang berlaku yang betul-betul merubah persepsi FJ berkaitan dengan kisah kerasukan ni, di mana ianya melibatkan kes member lah. Pada asal muasal dia, member ni dia memang kata kena rasuk dan sebagainya, dan FJ ni atas orang yang fikir logik, yang tak fikir percaya sangat dengan kes kerasukan, kes gaib-gaib yang macam kerasukan ni, kami bawa dia pergi berjumpa dengan doktor pakar psikiatri lah. Sampai tahap tu bukannya FJ kata, oh kita orang ni terus kepada
paranormal terus percaya. Tak, AJ bukan orang macam tu lah. Kalau korang tanya, AJ bukan perangai tu. Jadi AJ antara orang yang terlibat untuk bawa dia pergi ke psikiatrik untuk dapatkan khidmat nasihat dan juga perawatan yang sesuai untuk diri dia lah. Jadi member ni atas kapasiti dia kenal apa semua kan, kami pun berjaya bawa dia pergi psikiatrik dan sebagainya dan dapat nasihat doktor dan dia diberikan ubat. Tetapi masalah dia ni kan, dia selalu dengar suara dan sebagainya lah. Dia tak boleh tidur, dia rasa terganggu dan sebagainya. Apabila diberikan ubat doktor, kita orang dah pergi jumpa lebih kurang 2-3 orang pakar psikiatrik daripada KL sampai ke Kedah punya. Benda ni tak selesai. Dia datang dia ni AJ mula-mula ingatkan member ni dia tertekan dengan hidup dia ataupun dia ada masalah stres. Dia macam pengurusan stres lah. Bila emosi tak stabil, kita senang macam loose pemikiran kita kan. Dia fikir logik sains macam tu lah. Tetapi sampai satu tahap kan, di mana dia pergi psikiatrik dekat Alustar kot. Dan dia pergi kat Alustar, ada seorang doktor ni, kalau tak silap dia doktor bukan Muslim lah, yang waktu tu tengah rawat member ni. Dia ni bagi nasihat kat kita orang. Dia tanya, kamu percaya tak berkaitan dengan, dia bukan Muslim tau, dia kata percaya tak berkaitan dengan benda-benda yang mistik-mistik ke apa ke. Kami cakap tak apa-apa percaya sangat lah, sebab tu kami bawa dia pergi rawatan dan sebagainya. Dia kata cuba untuk bawa member ni doktor tu sendiri cakap, bawa member ni untuk pergi cuba rawatan ni sebagai alternatif lah. Dia kata alternatif, tapi jangan tinggalkan rawatan hospital ni, maksudnya pergi ke jumpa doktor psikiatrik dan sebagainya, ambil ubat dan sebagainya lah. Tapi cuba untuk pergi dan tanya pandangan. Ni doktor bukan Muslim cakap. So okey lah, kami pun ambil keputusan. Itulah AJ cakap, AJ ada kisahkan cerita pasal dia pergi Darul Shifa dan sebagainya. Dan ini pandangan sisi AJ. Kalau pandangan dia, AJ tak tahu, mungkin berbeza. So AJ pun macam still masih dalam konteks untuk guna kaedah moden lah, maksudnya pergi jumpa psikiatrik, ambil ubat dan sebagainya. Sampai satu malam ni lah yang bertitik tolak untuk merubah persepsi FJ berkaitan dengan kes kerasukan ni, di mana pada ketika itu jam dah pukul 11 lebih tau, dan dekat pukul 12 lah. Lepas tu berlaku kes kerasukan member FJ ni pada nak dekat pukul 12 lah. FJ pun waktu tu dalam rumah terkejut sebab dia katakan, macam FJ cakap, sebenarnya member ni dia kenalan FJ. Jadi bila jadi keadaan macam tu kan, huru-hara macam tu, FJ pun terus keluar, terus pergi nak tengok keadaan dia tu lah, sebab dia katakan dia kena rasuk. Jadi FJ pun keluar rumah. Apa yang FJ nampak pada ketika itu, dia bukan diri dia lah. Ini memang real lah, bukan diri dia. Yang selama ni FJ fikir macam, alah, kes kerasukan ni mungkin sebabkan stres dan sebagainya. Dah jadi macam, wow, what is this? What's this situation? Macam tu lah kan. Dia dalam keadaan berangkak. Lepas tu dia punya situasi dia macam merimau. Merimau. Dia wow, macam harimau sebiji. Dia merangkak, dia macam harimau. Lepas tu AJ pun, ini lain macam ni kan. Waktu tu dah macam bela tau. Ini first time AJ waktu tu tak ada ilmu, tak belajar apa semua, bukan yang AJ tahu sangat. Yang AJ tahu kalau kes kerasukan ni kita azan, baca ayat kursi, tu je lah yang paling tahu, paling kita boleh buat pun, yang orang awam punya standard kan. So waktu tu apa AJ buat AJ baca ayat kursi je. Tapi dia merimau, memang merimau. Dia merangkak macam tu dengan muka harimau, macam dengan suara dia tak bercakap, dia cuma merimau, dia mengaum kan. Tapi dia pandang kat pokok, ada satu pokok tu dekat depan rumah, pokok tin. Dia pandang kat pokok tu, dia pandang kat pokok tu. Waktu tu memang KJ, waktu first time ni pengalaman ada benda ni kan, memang meremang ni kan. Lepas tu dah tengah malam, lepas tu nak cari siapa nak tolong, keadaan teruk macam tu kan. Dah jadi macam Allah, waktu tu dah timbul kesedaran yang kedua. Cakap, ni kalau lah AJ mungkin ada sedikit ilmu pengetahuan tentang cara-cara kaedah nak mengatasi masalah kerasukan ni, mungkin FJ boleh tolong dan sebagainya lah. Waktu tu dah insaf lah, tapi kita tak tahu apa. Kita baca ayat kursi, azan je lah. Tapi nak azan, dia risau pula, sebab kalau azan nanti jiran-jiran apa semua dengar, jadi kecoh pula. Waktu tu kalau boleh tak nak bagi kecoh lah. Jadi baca ayat kursi, relax kan. Tapi waktu dia merimau dia tengok ke arah pokok tu, dia marah, dia macam marah. And up, tiba-tiba dah habis dia merimau tu, dia duduk bersila dalam keadaan seperti pahlawan tau, macam pendekar punya bersila, bukan bersila biasa kita bersila dengar ceramah, bukan macam tu. Dia duduk dalam keadaan macam pendekar punya bersila kan. Lepas tu dia mula berbicara lah. Bila dia berbicara tu kan, AJ kenal member ni.
bila dia berbicara tu, AJ rasa macam memang bukan dia sungguh lah. Memang bukan dia sungguh. Sebab dia guna bahasa Melayu klasik lah. Macam bahasa Melayu zaman Merdeka tu. Memang guna bahasa Melayu klasik. AJ punya ijazah pengajian Melayu tau. AJ punya ijazah. Kita orang masih belajar dekat waktu IPT lah. AJ belajar IPT tentang pengajian Melayu. Dia belajar kesusastraan dan sebagainya. Kita orang tahu bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu kuno dan sebagainya kan. Kita orang tahu kita orang boleh ni lah. Tapi untuk kita orang tuturkan bahasa Melayu klasik ni memang susah. Memang susah. Jadi ingat, kalau kita tak biasa nak tuturkan bahasa Melayu klasik ni, dia boleh baca tapi kita tak boleh nak tuturkan. Itu keadaannya. Tapi member waktu tu, dia boleh bercakap dengan keadaan bahasa Melayu klasik macam zaman Merdeka tu, dengan bahasa, lentok bahasa apa semua kan. So AJ cakap ini bukan diri dia ni. Ini pengalaman pertama AJ lah. Lepas tu dia bercakap apa semua tentang ketuhanan. Dia kata panggil orang pandai dalam kalangan kamu. AJ pun waktu tu macam bela-bela kan, apa benda ni kan. Dia kata panggil orang cerdik pandai dalam kalangan kamu, jumpa dengan aku. Dia kata macam tu. Fine, dah jadi begitu, kita orang pun tak nak, terpaksa lah pergi panggil orang yang ada kat taman tu, kenal lah, panggil jiran seorang, tanya dia ada kenal tak siapa-siapa yang boleh merawat keadaan tengah genting sekarang ni kan. Lepas tu yang jiran tu pun kata dia ada kenal seorang, dia ni dah lama tinggal Darul Shifa, dia tak buat rawatan, tapi sebabkan benda kes emergency ni, insyaAllah lah dia boleh tolong. Jadi ustaz tu pun datanglah rumah. Ustaz ni dia dah tak buat dah rawatan-rawatan ni sebab adalah sebab-sebab tertentu, tapi sebabkan waktu tu emergency, dia datang rumah, kemudian dia bacakan ayat pada air kan. Dia baca pada air, ayat suci Al-Quran pada air, kemudian diberikan minum, dia suruh sapu lah. Tapi waktu kejadian tersebut, bila dia suruh minum, sapu apa semua, member FJ ni dia tak pulih lagi. Benda tu steady, dia tak mengamuk, tak apa, dia duduk diam. Dia duduk macam pendekar. FJ waktu tu memang jam tu lah, macam ya Allah, kalaulah aku ni boleh ada sesuatu kelebihan yang Allah bagi untuk terajang benda ni keluar, terajang lah kan, sebab dah sekabut dah ni kan. Lepas tu tak settle lagi. Jadi dia duduk diam, dia tak bercakap. Tapi ada ayat-ayat dia yang AJ tak boleh beritahu kat sini. Dia ada macam susah lah dia nak terangkan benda ni. Kalau ceritakan takut orang pun memang kritik lah, memang orang tak faham tentang kejadian tersebut. So ambil dia bawa masuk dalam rumah. Bila bawa masuk dalam rumah tu, anak AJ ada dalam bilik. Anak AJ dengan isteri AJ ada dalam bilik. Lepas tu dia pesan kepada AJ, dia kata sila bawa anak. Dia tak sebut kau tau, dia sebut bahasa Melayu klasik lah. Dia kata bukan sila, dia kata itu dah moden lah. Dia kata tolong tutup pintu, dia kata tolong tutup pintu. Dia suruh AJ tutup pintu bilik tu sebab dia kata ramai yang akan mendatang malam ni. Sudah pula dah mendatang. Waktu tu memang bela apa dia cakap, apa dia cerita ni kan. AJ pun waktu tu bila dengar dia bagi arahan macam tu, AJ pun suruh isteri duduk, anak dalam bilik tu, suruh dia duduk, tak bawa keluar. Waktu tu anak AJ baby lagi lah, umur setahun 2 tahun macam tu lah, baby lagi kan. Dia tak nak jadi apa-apa, dia duduk diam kat tengah ruang tamu tu. So AJ pun waktu tu macam dia ajak bercakap, tapi AJ waktu tu macam malas lah layan. AJ buat tak layan ni, dia nak ajak bercakap tau, dia macam nak berdialog dan sebagainya kan. AJ pun waktu tu memang tak bersedia. So AJ pun tak bercakap waktu tu. AJ pun lantak kau lah, nak rasuk lah. AJ waktu tu main set, kau nak duduk sini duduk, aku buat tak tahu kan, aku buat tak tahu. Dia duduk lah, dia duduk bersila lama juga lah, dalam 10 minit 15 minit dia duduk diam dalam keadaan macam ni kot. Dia duduk dalam keadaan macam dia sedang bertapa lah kot. AJ pun waktu tu buat tak tahu. Dah kau nak rasuk sangat kan, lantak lah. Waktu tu memang bela lah, memang tak tahu nak buat apa. Tengok telefon buat tak tahu. Dia cakap pun buat tak tahu saja buat macam tu kan. Tapi bila buat macam tu berkesan tak. Dan bila dia tak bercakap dengan dia apa semua, tiba-tiba member tu dia baring tu dia bodoh, dia macam sedar, dia sedar, dia baring, dia sedar. Dan inilah antara faktor punca yang daripada kes kejadian ni yang FJ mula untuk belajar tentang cara-cara berkaitan dengan untuk mengatasi masalah kerasukan dan sebagainya. Waktu tu baru FJ macam percayalah. Ini sebenarnya FJ cerita kat korang ni, yang FJ cerita panjang-panjang ni, ini hanya 10% je. 10% daripada pengalaman AJ menghadapi situasi-situasi kerasukan ni. 10% saja, okay? Ada 90% lagi tak diceritakan, dan AJ pun tak berminat untuk menceritakan kisah-kisah kerasukan ni sebab itu adalah pengalaman masing-masing. Tapi kita balik kepada point ni pada video tersebut, video yang ditunjukkan tadi. Dia sebenarnya bila kes kerasukan ni banyaklah cara-cara dia kan. Ada orang macam kata ni semua tipu ada ke jin lawak macam tu. Ada, memang ada sebenarnya. Dan kes kerasukan yang ada dulu bukan kes kerasukan, dekat Prince Smith. Siapa pernah tengok video Prince Smith kan? Perasan tak ada Ustaz Syafiq kan? Waktu tu dia guna mediator dia, sahabat dia untuk berdialog dan sebagainya. Lepas tu benda tu tak bercakap. Lepas tu bila benda tu tak bercakap, Ustaz Syafiq tu pun ingat benda ni daripada Itali punya, tak boleh nak bercakap bahasa Melayu apa semua kan. Kamu datang daripada mana ni? Boleh cakap dah ni bahasa Melayu ni?
Ya Allah, bagi dia cakap ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hei, kenapa tu? Lepas tu FJ tunjuklah video tu kepada member FJ tu. Sekarang ni lah, FJ tunjuk kepada dia. FJ tanya dia, kau tengok video ni apa? Pandangan kau tentang video ni apa benda sebenarnya kan? Dia tak cakap lah apalah, dia kuat ke apa ke. Lepas tu member FJ pun selamba cakap, dia sebenarnya binatang. yang rasuk tu dia jin jenis binatang, bukannya jenis manusia, bukan jenis yang boleh bercakap ni. Dia jin ni dia banyak, ada binatang, ada ular, ada anjing, ada kan, dia ada jenis-jenis macam tu. Dan jin yang merasuk waktu tu yang kawan kepada Ustaz Syafiq tu adalah jin binatang. Sebab tu dia tak bercakap, dia dah dia tak bercakap. Itu sudut sisi pandang member FJ lah. Tapi FJ rasa betul apa yang dia cakap tu. Sebabnya memang kalau benda tu kerasukan, dia tak boleh bercakap, kebiasaannya itu adalah binatang. Binatang-binatang ni selalunya dia level bawah lah, level suruhan dan sebagainya. Dia kalau yang tahap, dia ada tahap-tahap dia lah. Yang ini ikut pengalaman sebenar FJ balas lah nak cerita kat korang, sebab ni dah masuk lain punya bab dan banyak nanti orang berpandangan, benda ni banyak pandangan, jadi tak payah ceritalah tentang tu dalam sangat kan. FJ nak cerita bahawa mungkin video ni betul, walaupun nampak comel, tapi sebenarnya kesian kepada tuan punya badan tu lah. Dia dah terbuka dah dia punya rongga dia, jadi benda tu boleh masuk. Ok, FJ tak nak buat video ni panjang sangat. FJ ingat sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ni, like channel ni, share kalau video ni bermanfaat. Kalau apa yang baik kamu boleh ikut, yang tak melanggar Quran Sunnah. Tapi kalau benda yang tak elok dan sebagainya, tolong tinggalkan lah. Mungkin FJ ada tersilap bahasa dan sebagainya, tersilap pandangan, jadi ambil yang baik-baik saja, yang tak baik tolong tinggalkan. Okay, itu saja perkongsian malam ini. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.